Okey, kita nak tengok pula mekanisme pernafasan katak. Katak adalah mewakili organisma yang hidup dua alam, iaitu amfibia. Mekanisme pernafasan katak. Katak bernafas melalui rongga mulut dan peparu. Apabila berada dalam keadaan aktif. Dalam keadaan dia tak aktif, dia akan bernafas menggunakan kulit. Jadi kita nak tengok urutan tarikan dan hembusan nafas diringkaskan seperti di bawah. Kita tengok sini ya. Kita nak tengok apa yang berlaku semasa katak tadi menarik nafas. Jadi cikgu dah buatkan nota yang senang untuk awak kat sini. Okey, kita tengok sini. Okey, kita tengok. Sebelum tu kita nak tengok dululah. Kita nak tengok dulu dia punya struktur katak ni. Okey. Tengok sini. Ini adalah lubang hidung dia. Lubang hidung katak ni. Tengok sini. Ni lubang hidung. Yang ni mulut dia. Yang ini adalah rongga mulut. Rongga mulut katak. Rongga mulut katak. Yang ni adalah glotis. Glotis ni macam apa? Glotis ni macam penutup. Ni glotis kat sini, glotis. Yang ni adalah peparu katak. So, udara tu kena masuk ikut hidung. Masuk dalam rongga mulut. Lepas tu pergi ke peparu. Okay, kita faham yang ni dulu. Kita faham yang ni dulu. Nanti kita nak faham penjelasan tu senang lah, sebab kita dah tahu dia punya struktur dia kan. Okay, kita tengok apa yang berlaku masa dia nak tarik nafas. Okay. Tengok sini. Masa dia nak tarik nafas, mulut dan glotis akan tertutup. Ini kita kena ingat ni. Masa nak tarik nafas, si katak tadi akan menutup mulut dan juga glotis. Dia akan tutup. Okey. Bila tertutup saja mulut dengan glotis, secara automatik dasar rongga mulut tadi akan turun. Dasar rongga mulut ni akan turun. Maksudnya dia akan besarkan dia punya rongga mulut tu jadi lebih besar. Ni dia turunkan ni. Maksudnya dia kembangkan dia punya mulut tu, dikembungkan mulut dia tu. Kenapa mulut dia jadi kembung? Sebab dasar rongga mulut tadi diturunkan. Jadi isi padu rongga mulut tu jadi lebih besar. Okay kan? Okay, dasar rongga mulut diturunkan. Jadi isi padu rongga mulut jadi lebih besar. Faham? Bila isi padu besar, pressure rendah. Jadi tekanan dalam rongga mulut akan jadi rendah. Tekanan dalam rongga mulut akan jadi rendah. Okay, tekanan kat dalam ni rendah. Tekanan dekat luar tinggi. Apa yang berlaku? Sekarang udara daripada luar akan masuk ke dalam. Udara daripada luar masuk ke dalam rongga mulut melalui hidung. Jelas? Udara akan bergerak daripada kawasan bertekanan tinggi kepada kawasan bertekanan rendah. Rongga mulut tu memang dijadikan besar supaya pressure dia rendah. Macam mana nak besarkan rongga mulut? Dia kena turunkan dasar rongga mulut tu. Bila dasar rongga mulut diturunkan, isi padu rongga mulut jadi besar. Bila isi padu rongga mulut besar, pressure dalam rongga mulut akan jadi rendah. Rendah berbanding dengan atmosfera. Jadi udara kat luar tu akan masuk ke dalam rongga mulut. Aliran udara ke rongga mulut. Udara masuk melalui hidung ke rongga mulut. Baru masuk rongga mulut ni. Tak sampai paru-paru lagi. Okey, jelas sampai sini? Okey, lepas tu seterusnya kita tengok
Sekarang macam mana udara masuk ke dalam paru pula? Tadi udara tu baru sampai rongga mulut ah. Sekarang ni apa yang berlaku? Step ni dia banyak step. Dasar rongga mulut tadi akan dinaikkan. Katak tu akan kempiskan mulut dia. Maksudnya dasar rongga mulut tadi dinaikkan. Pada masa ni, glotis ni akan terbuka. Lubang. Glotis tu macam injap, macam penutup lah ya. Glotis ni akan terbuka. Okey. Lubang hidung ditutup. Asal ni katak ni akan tutupkan lubang hidung dia. Okey. Bila dasar rongga mulut ni dinaikkan, isi padu jadi kecil. Bila isi padu jadi kecil, tekanan dalam rongga mulut akan tinggi. Tekanan dalam rongga mulut ni tinggi. Tekanan kat dalam peparu rendah. Nampak tak? Ini memaksa udara dalam rongga mulut tadi masuk ke dalam peparu. Cikgu rasa kat sini saya kena tambah satu ni. Kena tambah. Terlupa nak tambah ni. Kat bawah ni tambah sikit ya. Kita tambah sikit kat sini ni. Tambah sikit ni. Saya buat ruang sekejap. Rasa kena tambah ni. Kat sini ni. Kat sini kita tambah. Kita buat. Ni nombor 1. Ni nombor 1. Yang ni nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Apabila dasar rongga mulut naik, tulis sini, tulis kat sini. Isi padu rongga mulut. Rongga mulut jadi apa? Isi padu rongga mulut akan kat sini nombor 2 kan. Isi padu rongga mulut akan jadi besar. Bila isi padu besar, tekanan kat dalam dia akan jadi rendah. Sekejap silap pula dah. Apabila isi padu rongga mulut akan jadi kecil lah sebab kita naikkan dasar rongga mulut. Silap. Apabila kita naikkan dasar rongga mulut, isi padu rongga mulut tu akan jadi kecil. Bukan besar, kecil. Saya pun dah silap lah, kecil. Okey. Bila kecil, pressure akan jadi tinggi. Pressure tinggi berbanding apa sekarang? Pressure tinggi berbanding pressure dalam paru. Pressure kat dalam paru rendah. Pressure kat dalam rongga mulut tu tinggi. Jadi glotis akan terbuka dan udara akan masuk ke dalam paru. Okey. Paru, udara masuk dan paru akan jadi kembang. Udara masuk dan paru kembang. Okey. Dia banyak step lah. Daripada atmosfera, masuk dalam rongga mulut. Daripada rongga mulut, masuk dalam paru. Macam tu dia bergerak. Okey. Ni tambah sikit ya. Jadi kat sini ada step 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini adalah rongga mulut. Ini adalah pergerakan udara daripada atmosfera ke dalam rongga mulut. Bagaimana rongga mulut diisi oleh udara ni. Yang ini pula adalah pergerakan udara daripada rongga mulut ke paru. Cikgu dah ringkaskan untuk awak supaya awak senang. Dia banyak step sikit. Jelas? Kalau rasa tak jelas, nanti boleh ulang lagi sekali apa yang cikgu cakap ni dan fahamkan. Dan seterusnya, kita nak tengok hembusan nafas. Hembusan nafas untuk katak ni simple je. Kat dalam buku teks ni simple saja. Okey, mari kita tengok hembusan nafas. Apabila paru mengecut,
Apabila peparu tadi mengecut, ni peparu ni dah mengecut, udara akan disingkirkan daripada peparu. Hal ini dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparu. Dia tak highlight pun, dia tak highlight pun keluar. Dia tak complicated macam masukkan udara tadi. Sebahagian udara keluar melalui lubang hidung, manakala yang selebihnya bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Jadi cikgu rasa kesimpulannya untuk katak ni, kita lebih fokuskan kepada tarikan nafas lah. Sebab tarikan nafas ni macam agak rumit sikit dan diberi penekanan. Okey? Jelas ya? Jadi untuk nota, apa yang awak perlu buat untuk nota, awak tulis saja gambar rajah ni. Lukis saja gambar rajah ni. Sini. Yang ni tak perlu Yang ni silap ni. Ni tambahan. Kalau boleh cikgu padam. Nanti ada pula yang tanya. Ni nak tulis apa cikgu? Saya padam. Okey, tak padam. Okey. Tulis nota yang ni. Tulis nota yang ni. Dan juga yang ini Boleh? Tajuk dia kena tulis ni. Ni udara masuk ke dalam peparu. Yang ni udara masuk ke dalam rongga mulut. Okey? Ini untuk katak.